Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah. Kita diberi nikmat yang besar, iaitu tidak lain nikmat itu adalah nikmat hidup. Maka dalam nikmat hidup itu kita rasailah berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, supaya kita merasakan Allah Subhanahu wa taala dan bukan merasakan hidup itu nikmat milik kita. Hidup itu adalah nikmat, iaitu hak Allah Subhanahu wa taala, yang mana haknya itu kita mentajalikan, menzahirkan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, puji-puji yang banyak yang tak terhingga, yang maknanya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang tahu memuji dirinya sendiri. Jadi sejauh mana pengetahuan kita di dalam kita memahami konsep ataupun sistem yang Allah mentajalikan kita. Jadi kebanyakan daripada kita ini, kita mengetahui bahawasanya kita dijadikan untuk menyembah kepada Allah. Maknanya kurang lebih, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali menyembah. Jadi jin dan manusia tu menyembah kepada Allah. Tapi kita tidak memberesinya, menyelesaikan erti kata menyembah. Menyembah itu erti kata menunjukkan kepada ketiadaan. Seperti yang diterangkan dahulu, solat. Apa erti solat? Solat artinya kita meniadakan diri kita, tenggelam, lebur, Waalaikumsalam. Lepas tu kita nyambung, ataupun istilahnya, bila kita dah merasakan makna kita tiada, yang ada hanya Allah, baru kita bermula solat. Jadi apabila kita solat tapi mengakui ada kita, ada dia, maka itu bukan solat namanya. Itu aja dah bukan solat. Tapi bila solat tu tadi, kita menghilangkan, sebelum kita mengangkat takbiratul ihram, sebelum kita angkat Allahu Akbar, bersedia dulu untuk kita dipanggil tadi ihram. Ihram tu maknanya bukan kain ihram, bukan kain putih. Tapi istilahnya kita sekarang yang kita punya faham, ihram tu kain putih. Tapi bila takbiratul ihram pula tak pakai kain putih pula. Jadi sebenarnya apa ihram tu? Bukan saya kata ihram tu bukan kain putih, maknanya belum selesai. Maknanya ihram yang betul-betul tu maknanya kita nak membesarkan Allah, takbir. Apa kena ihram? Ihram tu maknanya meniadakan, mensucikan, membersihkan. Kalau rasa ada diri kita, tak boleh, itu bukan namanya ihram. Jadi pastikan betul-betul kita nak mengangkat takbiratul ihram, kita perlu niadakan diri kita. Bagaimana cara dia? Sejauh mana kita dapat melakukan? Sekarang ni pelajaran ni dah jauh ketinggalan dah. Manusia dah tak mau membicarakan ataupun kurang. Padahal inilah dia yang nak akan dinilai oleh kita ni tadi oleh Allah. Ahsanu amalah. Allah nak tengok baiknya amalan tu atas diri kepercayaan orang tu, adakah dia kenal kepada aku.
Kalau sekiranya dia terus sembah tapi dia tak faham apa erti sembah, adakah aku perlu sembahan daripada makhluk aku jadikan? Tak beres kita. Makna kita ni tidak layak. Disuruh kita kena faham. Bukan sembah dulu, kenal dulu. Bukan bermakna si Haji cakap ni kalau tak kenal Allah jangan sembah. Dah pula, bukan maksud. Kalau dah terus begitu, pelajari. Terus sembah, terus jalankan juga, tapi pelajari. Bedah siasat, kupas, amaliakan dalam kehidupan. Supaya yang kita solat tu tadi berhasil menemui kesempurnaan. Seperti mana Rasulullah SAW solat. Sebelum tu pun Nabi-Nabi semuanya, Nabi Adam semua solat. Tapi solat mereka, dia punya cara ritual dia tidak sama macam Nabi Muhammad SAW punya ritual. Tapi dalaman tetap sah, iaitu menghilangkan diri. Ini sebenarnya tak tahu saya mengapa manusia sekarang ni tak perjelaskan ataupun apa situasi pembelajaran Islamik kita ni tadi, mengapa tak ditekankan ni betul-betul untuk memastikan daripada sadika ke sekolah darjah 1 sampai tekankan ni dulu. Ya. Okey. Baik, bagaimana kita nak olahkan dia? Ya. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita dah boleh duduk dalam mata pelajaran ini, saya pernah cakap dengan anak saya, apakah mata pelajaran yang paling tinggi dalam dunia ni? Anak saya cakap, ni kita dah sampai universiti, kita ambil profesor tu paling tinggi. Saya cakap itu kau celup air tu je, kering lepas tu, tak ada apa tu. Tapi saya bukan nak condemnkan bahawa belajar tu semua belajar. Nuntut dalam ilmu walaupun jauh macam mana, ataupun sampai ke liang lahat sekalipun Rasulullah kata nuntutlah sikit terserah. Tapi ini jangan lupa, ini adalah untuk menjadikan wadah untuk memasuki segala ilmu. Perlu wadah bekas yang mentauhidkan Allah, mengenal Allah, faham pada Allah. Itu mustahak. Kalau bekas ni tak selesai, kan, engkau nak letak tadi pasti tak tahu hala tuju ke mana. Tak dapat jalan yang menuju betul-betul kepada. Kalau dah bekas wadah tu hanya Allah 24 jam apa ilmu pun dia akan tauhidkan. Dia dapat ilmu astronomi, dia akan tauhidkan Allah. Dia dapat ilmu apa lagi, segala ilmu makin banyak dia dapat, tetap dia dapat huruf alif pun tetap dia esakan Allah. Jadi dia tak ada istilah, maknanya istilah untuk kita lari daripada tajuk. Dia dah dapat macam mana pun PhD, dia dah paling tinggi 5 PhD dia dapat jadi mufti, dia tetap juga mengesakan Allah. Dia tak ada rasa bangga diri, ada rasa tak ada tadi, rasa tu semua hak Allah. Dia tak ada, dia boleh campur dengan siapa-siapa pun. Ni saya bukan cakap mufti kat sini lah, mufti alam lain. Sebab apa? Mufti kat sini semua bagus-bagus. Mufti alam lain. Tu ya. Jadi lagi mufti-mufti yang apa? Yang Abdul Wahab ada Wahab tu kan? Geng Abdul Wahab ada Wahab tu punya mufti tu, itu lagi dia suka mencelaukan orang. Tu alam lain juga. Jadi kita tak ada nak cerita hal-hal yang begini. Cuma kita nanti bila kita tahu, kita dah kenal diri, kita dah kenal Allah, wadah kita dah. Jadi kita sendiri akan memancarkan kepada ilmu-ilmu tu tadi. Mana ilmu-ilmu tu sendiri pun pancarannya tidak kuat, kita akan jadi pancaran yang lebih kuat untuk menyuluh ilmu-ilmu yang lain. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah. Allahu nuru samawati, dia yang memberikan cahaya. Dan cahaya tu daripada cahaya jadi ilmu-ilmu makrifat, ilmu lain. Jadi kita bukan kata kita ni hebat, tak. Allah memang nak bagi kita dia dulu. Dia nakkan kita jangan berpisah. Sebab dia sendiri tidak pernah berpisah sebab sayang pada kita. Jadi dia jadikan segala ilmu-ilmu ni semua, kita jangan risaulah, jangan apa. Lagi. Terima kasih. Jadi kita rasakan nikmat dengan Allah tu tadi. Bila kita dah kenal Allah 24 jam kita rasa nikmat dengan Allah. Macam mana yang diceritakan, macam mana Rasulullah SAW, wa amma bin ni'mati rabbika fahadis. Tak ada lain. Surah Ad-Duha tu kan, maknanya
Tak ada lain. Nabi ni disuruh ceritakan nikmat tu tadi. Bukan nikmatnya korma ke, nikmat ke, apa kebendaan ke, material, apa benda pun sekali dalam dunia ni, ataupun kat syurga ke apa sahaja pun, Rasulullah bukan disuruh cerita yang tu. Rasulullah tu dia dah Isra wal Mi'raj. Dia dah tenggelam dengan Allah hingga tak ada, dia dah tahu dah tak ada yang lebih nikmat lagi. Itu kalau orang dah kenal diri, dah betul-betul kenal diri, dah betul-betul kenal, dia akan kenal Allah. Tak ada dah dia rasakan yang lain ni lebih nikmat. Dia akan rasakan betul-betul hanya dengan Allah je nak. Dan selain daripada itu, dua kerja dia. Lepas tu dia disampaikan apa yang dia rasakan tadi. Kalau orang tak ambil ni dulu kenal diri kenal Allah, dia akan study bacaan yang di luar. Sampai ambil master, sampai ambil PhD, dia ambil bacaan ni tu. Tapi kalau yang dengan Allah ni tadi, dia ilmu yang maknanya tak habis-habis. Ada je. Saya ni tadi daripada rumah memang tak ada apa benda pun masuk. Untuk nak cerita ni tak ada apa benda pun. Memang saya sekat. Sebab saya tak nak susun daripada sana walaupun 5 minit saya nak atas sini, saya nak duduk sini, dia on dia apa yang saya nak gitu. Tapi saya tak cakap yang lain salah. Nak buka laptop, buka kitab tu semua bagus. Terus. Yang penting kita betul mengajak manusia mengesakan Allah. Jangan ada lagi selain tu. Sikit pun tak boleh. Bagus lah tu. Sebab kita dah dilatih oleh guru kita. Apa yang dikatakan tadi, ikhlas. Kalau ikhlas tanpa fana, kita tahu. Dia sebelum ikhlas tu dia fana. Sebelum ikhlas tu kita kena kenal fana. Kalau fana kita tak kenal, macam mana kita nak ikhlas? Aku ikhlas ni, tapi dia cerita kat orang. Dia cerita kat orang. Lepas tu tujuan dia cerita tu untuk biar orang tahu. Itu bukan. Dia kalau ikhlas maknanya bukan tak boleh cerita kat orang. Dia dah tak ada rasa yang dia tu buat. Fana kan, dia tak ada rasa dia buat. Fana ni susah lah. Kalau kita cakap susah lah. Sebab apa? Ini sebenarnya pemberian Allah. Saya nak kata susah pun tak berani. Nak cakap senang pun tak boleh. Sebab kalau orang mancing, apa boleh dapat fana? Tak? Mancing kontor di lombong, dia baling umpan mula-mula, dia musyahadah, dia apa. Dia makrifat kan, dia baling. Tengok macam kat meja macam makan ikan ni dia. Dia baling. Letak elok-elok senyap je. Dia tak nampak pun ikan tu. Tak nampak ikan apa kat bawah tu. Tak labu-labi ke, apa ni, belut ke, dia tak tahu. Dia tahu, dia baling tu mesti bawah tu yakin dalam air ni macam-macam. Dia yakin pada Allah, pengetahuan dia kan. Dia baling, plak, dia letak. Mancing pula malam kat lombong pula. Tadi mula-mula nyamuk lah dengan benda-benda halus terbang lah. Dia dengar bunyi mengerikan lah. Jadi macam-macam dia dengar. Kan? Tiba-tiba dia punya umpan tadi dah mula diusik. Krep, bergoyang. Joran dia dah turun naik. Dia tanda-tanda ada tu. Jadi dia dah mula makrifat dekat situ. Dia tak tarik lagi, dia makrifat. Goyang. Dia rasa macam dia dah bawa jalan jauh sikit. Pak, baru dia sentap. Dia makrifat tu, waktu dia sentap tu, pak, terasa kena. Tuk, dia punya datang, dia punya fana dia. Bunyi yang tadi kan, kecek-kecek, macam-macam, hilang. Tak ada bunyi tu, tapi boleh Kenapa kita tak olah kan tu boleh kita dapat? Tu saya cakap tadi, kalau kata susah, tak susah sebenarnya. Kalau kata senang sangat pun tak boleh juga. Kan? Tapi benda tu Allah dah hantarkan. Tapi kau tidak mengolahkan. Contoh kalau ada kawan saya tu, dia minat motor racing ni, sanggup bayar tiket 200-300 tengok tengah-tengah panas tu dekat batu apa, Sepang tu kan. Mula-mula belum racing lagi, beli tiket orang ramai, kecoh lah dalam tu kan, orang ramai, pusu-pusu kan. Dia dah plak mangkap, dia dah. Dia tengok tu peduli orang ramai, dia tak dengar dah bunyi orang ramai. Dia perjauh pun dia tenung je. Tak nampak pun dia rasa bunyi tu. Dia punya boleh pula. Kenapa Allah bagi kau situasi yang macam tu, kau tak olah dalam menghadap kepada yang Maha kau cintai Allah.
Allah yang cinta kat engkau, kau perbuat macam mana? Allah tanda Allah sayang, Allah bagikan yang gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukazziban. Mana satu? Kalau Allah dah berulang banyak berbelas kali, 20 kali ke berbelas kali? 30 kali? 30? Ayat tu ada berapa? Ha. 20 lebih Surah Ar-Rahman ni mana lagi nak? Bayangkan kalau Allah dah dalam surah tu ulang-ulang, kalau dia ulang 2 kali ya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, itu pun dah bermaksud kalau Allah tak nak ulang banyak kali, cukup 2 kali, tu menunjukkan sentiasa kita dalam susah yang dia bagi tu ada senang, dalam susah ada senang, dalam susah ada senang, dalam susah ada senang. Hidup kita gitu, dia bagi susah ada senang, susah bukan lepas susah. Itu kalau 2 kali ulang, ini kalau berpuluh kali. Kau tak faham juga ke macam nikmat kau tahu lah. Kau minum air kopi sedap dia, kau tak alakan kepada siapa yang bagi sedap. Dia bagi macam-macam nikmat. Kenapa kau tak, kau boleh fana kat makanan, boleh fana kat keadaan yang dia hobi kau, tapi kau tak dapat memulangkan fana tu kepada billah. Bilanya kau nak betul-betul dengan Allah. Bilanya Allah tu sentiasa sungguh-sungguh. Allah merendah diri lah kira. Macam senang cerita lah. Dia merendah diri untuk supaya sayangnya kepada kita. Kita buat dia. Fabi ayyi, dia bagi macam-macam perumpamaan. Setiap saat, setiap detik, setiap inci kehidupan kita ni, semuanya perumpamaan yang untuk amsala linnas, untuk manusia berfikir kepada dia. Tapi manusia ni suka berbalah. Allah Ta'ala kata, beruntunglah orang yang, Allah Ta'ala kata sedikit, ila qalilah, sedikit. Beruntung orang yang makna nak, bila dengar cerita macam ni dia bersungguh-sungguh. Dia dah nampak Allah dah. Duduk sini aja dia dah rasakan Allah dah. Dia dengar je YouTube ni, dia dah automatik dah. Dia ambil wuduk, dia duduk, dia buka on dia dah matikan diri, dia hanya ingat Allah SWT. Masuk sedap. Setiap cerita tu jadi nikmat dengan Allah. Tu tadi. Dia tak mau lain dah. Cerita-cerita lain tak best dah. James Bond ke cerita apa tu tak masuk dalam dia. Jadi beruntung. Di penghujung zaman ni beruntung orang yang minat aja. Belum lagi dia amalkan, baru dia minat aja, suka aja cerita macam ni, dengar aja, duduk aja macam ni 1 jam ke 1 jam setengah ke, itu pun dicintai oleh Allah. Jangan lebih-lebih lah. Itu aja cukup. Tapi kalau dah tak nak dengar pun tak nak. Ini cerita apa ni? Tak ada cerita lain ni. Itu maknanya jangan salahkan Allah Ta'ala. Bukan Allah tu menutupi. Allah ni tak pernah buat hijab dengan dia. Engkau yang menghijabi dengan fi qulubihim maradh. Hati kau dah penyakit. Rasa engkau ada diri engkau. Engkau biarkan ada rasa diri kau, lama-lama dalam kehidupan kau fazadahumullahu maradha. Allah tambahi penyakit itu, penutup itu lagi. Hingga kau dah tak boleh nak bezakan azab tu. Kau tak tahu kau dah terkena azab tu, kau rasakan macam kau hidup kat dunia kau. Ya Allah. Bukan senang nak memberikan. Maknanya kita nak pergi menyadarkan orang macam ni bukan senang. Kalau orang tu belum Islam, senang. Tapi kalau orang tu dah Islam, dah ada ilmu pengetahuan yang macam tinggi, dia ni kalau tak ada, lebih susah, sulit lagi kita nak menyadarkan untuk dia kembali kepada Allah. Tengok cerita Imam Al-Ghazali sebelum dia dapat ilmu dia macam mana. Susah dia nak menerima, maknanya dia dah rasa ilmu dia terlalu tinggi. Hingga bila Allah sedarkan adiknya tadi tahu dalam solat dia berdarah-darah. Adik dia ni, pelajaran adik dia mengenal diri, mengenal Allah tu dalam. Kan? Jadi adik dia tak nak solat berjemaah dengan Imam Ghazali dengan pelajar-pelajar lain. Mak dia paksa, "Mat, ikutlah abang kau saya sekala." Tak nak lama ni tahu. Tapi mak dia dah suruh sangat, dia jadi belakang, imam makmum belakang. Ya. Contohlah Isyak 4 rakaat. Rakaat kedua lagi dia dah cabut. Tak tahan dia bau darah. Imam Ghazali ingat darah tu, dia boleh bau busuk darah haid tu ketika Imam Ghazali baca tu. Tak maaf lah, dia tersentuh, dia nak
pengajaran dia masuk dalam dia solat tu, pengajaran dia masuk tentang darah haid tadi, Imam Ghazali. Dia terus senyap, dia tak ada bagi tahu orang pun, dia duduk balik dalam bilik, dia buat solat dia balik. Ya, dia duduk situ. Mak dia perasan lah pasal makmum wanita kan belakang kan. Mak dia perasan kan, mak dia sudah tu, dia tanya, kenapa mak? Tak ada apa mak, ni mak tertanya betul-betul. Tak ada, abang tadi rakaat kedua tadi saya tengok berdarah mak memang. Kita orang semua tak nampak, orang lain tak. Itulah saya malam mak saya. Nanti orang kata saya apa, dia pun jumpa apa. Emang kata Gali, betul ke? Tadi kau rakaat kedua, dia ingat balik. Yalah betul, macam mana si Ahmad ni boleh tahu? Tadi dia jumpa. Mat, kau mesti ada guru kau ni, tolong tunjuk aku. Tu datang kesedaran kan. Kita banyak juga yang bukan ulama dunia kita lah, dunia lain ni, alam lain ni, yang tak sedar, yang dia terus rasa dia tinggi dah. Ya. Padahal dia masih lagi tak kenal diri, tak kenal Allah. Dia anggap enteng, dia kata aku dah lama. Aku dah berdakwah 30 tahun, takkan aku tak kenal Allah. Cuba angkat apa gelas ni. Apa susah? Apa susah tu dia mengaku dia angkat. Itu maknanya kau tak kenal Allah. Sombong kau tu. Kau angkat kau rasa engkau lagi. Ataupun kau tak sedar bahawasanya kau gunakan kudrat siapa tu. Tak malu ke kau? Kau tak rasa tu salah ke? Kau tak rasa salah ke kau angkat ni tadi kudrat tu Allah? Kau tak merasakan Allah tu dulu, kau rasakan kopi tu tadi. Masya Allah, la haula wala quwwata, na'udzubillah min zalik. Mana kita sekarang ni? Kita nak cari ulama yang begini sekarang ni. Baru kita akan dikenal Al-Mahdi. Baru kita kenal Mahdi. Kalau tidak, kita takkan jumpa. Kita jadi penentang Imam Mahdi. Tulis kat kepala kita ni kafir. Kita tak sedar. Duk ngata orang ni banyak tak betul. Inilah dia. Berbalah. Dia sama dia berbalah. Ya? Yang tukang hantarkan untuk berbalah tu kita tak kenal. Siapa yang ajak berbalah tu? Siapa dia punya yang merekakan balah-balah? Kita tak faham. Itulah saya cakap tadi. Dajjal Al-Masih. Dia tak payah perang dengan kita. Dia ajak kita berbalah je kita sama kita. Dia buat ni, dia buat puak ni, dia masuk ajaran baru ni. Konon-konon dia, dia ni suka ahli sunnah wal jamaah. Kita masukkan dia dalam sunnah jamaah. Ikut cara betul. Tapi di samping tu, satu-satu dia ngajakkan tadi ahli sunnah wal jamaah punya tu. Jadi kita ni bukan ajar untuk berbalah. Kita ajar untuk bagaimana untuk kita dapat betul-betul mengesakan Allah. Bila kita dapat betul-betul mengesakan Allah, kita tak perlu lawan orang macam ni. Ya, kita nampak permainan dia tu terlalu lemah. Sebab dia tak ada daya upaya. Kita dah dengan Allah, kita nampak yang lain ni semua susunan Allah, semua tak ada kuasa, semua Allah Ta'ala yang ada kuasa. Itu je, tak perlu lawan penat-penat gitu. Memang betul lah dia musuh kita, tapi kita tak perlu musuh kita nak bunuh dia, nak benci dia, tak payah. Cukup kita dengan a'udzubillahi minasyaitani, berlindung dengan Allah. Syaitan tu siapa? Syaitan tu diri kau. Bapak syaitan tu hawa nafsu kau yang keluar daripada Allah. Tu tadi. Oh, kita faham ya Allah. Jadi saya cakap tadi, kalau kita hidup berbahagia manis dengan Allah, tak ada pahit. Bila kita rasakan kehidupan setiap detik kita hadirkan. Ni tadi dengar bunyi kipas, dengar motor datang, dengar bunyi apa ni, dalam lagi bunyi. Tapi bila kita betul-betul dengan Allah, kita dah bunyi tu tadi tak akan mempengaruhi kita. Kita akan mendengar bunyi pun, setiap bunyi tu mengesakan Allah dah. Sebab kita dah tahlilkan la ilaha illallah angin, la ilaha illallah bunyi, la ilaha illallah besi, la ilaha illallah senduk, la ilaha minyak, la ilaha dalam rumah kita. Semuanya sekalian alam ni kita la ilaha illallah, dia tak akan bawa kita kepada lupa pada Allah. Kita dah tu kalau kita baca kisah Nur Muhammad yang asli dia,
Semua alam ni selepas Nabi Muhammad, semua tu dijadikan daripada Nur Muhammad. Maknanya semua benda-benda ni Nur Muhammad telah Islamkan. Maknanya kalau air laut tu dia membawa ombak bangga diri, Nur Muhammad dah pergi pada ombak. Ombak tu jadi tenang. Dia tak berani nak mendabik dada depan Muhammad. Sebab dia asal daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad daripada Allah lah. Tak usah kaji lagi kan. Jadi setiap apa pun dalam alam ini, semuanya telah semuanya membawa watak-watak mereka. Watak-watak tu siapa yang bagi? Allah. Takkan kita dah faham la ilaha illallah, kita faham. Mula-mula kopi ni daripada mana? Mula-mula sekali. Ini kita minum kopi yang keberapa dah ni? Tak boleh nak kira dah kan. Tapi agak-agak lah. Mana dah umur kita dah dekat 50 tahun. 48, 49, 50 umur kita. Maknanya 50 tahun dah. Kita kata dah minum kopi dah. Sejak umur lagi 7 tahun. Kan? Jadi dah banyak kali kita minum kopi. Kita lupa asal kopi ni mula-mula kita minum. Adakah kita tahu rasa dia macam mana? Al-awwalu. Maknanya al-awwalu tu jangan kita kaji awal Allah. Dia tanpa permulaan, jangan kajilah. Tapi kita kaji mula-mula itu Allah jadikan. Kalau Nur Muhammad gitu. Kalau kopi, dia campak kat mana mula-mula? Kawan saya jadi profesor bagian kelapa sawit. Dia belajar jadi profesor. Cuma kelapa sawit pun nak jadi profesor. Ya. Kenapa? Sebab dia cari mula-mula kelapa sawit Allah campak kat mana, dia kaji. Kita tahu mula-mula campak kat mana? Tak tahu kan? Jadi ilmu Allah ni luas. Jadi nak bagi tahu, Allah nak bagi tahu setiap apa pun ilmu dikuasai oleh Allah. Jadi pertama awal Allah jadikan kopi tu dicampak, contoh di Colombia lah. Jadi itu banyak dadah banyak sana kan. Morfin apa benda lah saya pun tak tahu. Tapi kopi tu memang Allah mula-mula campak banyak di tapi minta maaf lah, saya cuma dengar orang profesor yang cakap lah. Betul tak betul wallahu alam. Tapi kita ialah dia kajian dia kan. Kita dengar lah apa yang dia kaji tentang tanaman kopi ni dah banyak-banyak lagi. Dia tu kopi tu memang dicampak mula-mula ada di benihnya di Colombia lah. Dulu tak tahulah nama dia Colombia ke apa, tapi itulah. Jadi kita ni maknanya kopi tu tadi mula-mula sekali sebelum Allah campak ke bumi, rasa kopi tu ada dulu kak. Jadi kopi dulu mestilah Allah wujudkan rasa kopi tu sebelum campak benih dekat bumi kat Colombia. Allah rasa tu dikuasai oleh Allah. Jadi Allah nak menunjukkan dia tu, engkau harus supaya kita ingat pada dia, dijadikan rasa kau. Jadi bukan rasa kopi tu tujuan dia untuk kita ingat pada kopi tu punya rasa, bukan. Kita kena ingat siapa yang menciptakan rasa kopi tu. Jadi cuba kita patahkan balik la ilaha illallah, tiada kan semua tu, yang ada hanya itu kan balik ke situ balik. Al-awalu, dia langit awal. Adakah kau nampak lain lagi kalau kau dah kaji ni? Ada ke? Ada. Bahagia tak? Tak ada lain yang kita nak. Tapi kalau kau dah hidup kau syurga. Bukan saya cakap tak betul. Engkau dah hala tuju, engkau salah. Allah kata aku dulu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha Allah tu baru jannah. Engkau dah tak, engkau punya engkau Allah tu engkau masih lagi tak hadirkan Allah minum kopi. Kau belanja orang bagus, tapi engkau dalam hati engkau, bila aku belanja ni nanti Allah lah hantarkan. Jadi kau tak nampak Allah, kau nampak Allah hantarkan tu tadi. Tapi engkau tak ingat bila engkau rasa engkau nak bagi tu, itu daripada siapa? Itu yang kau nak rasakan. Itulah yang dikata wa amma binik. Itulah nikmat yang besar. Engkau tu disuruh untuk solat, disuruh rasa. Tapi kenapa engkau nak balasan pula? Yang selain daripada Allah. Syurga tu makhluk, neraka tu makhluk. Jadi kau buat tu kerana takut. Janganlah lari tajuk, bukan. Nanti orang salah faham. Mesti dia salah faham kalau orang tak belajar mengaji ni. Dia tak faham maknanya Allah hantar Rasulullah tu untuk bagi faham Allah dulu. Dia tak faham di situ. Dia terus melangkah beramal dulu. Terus sembah tanpa keadaan dikenal siapa yang nak disembah tadi. Kalau dikenal kan sebenarnya bukan aku sembah Allah. Kalau dia dah kenal Allah kan, dia belajar kenal dulu. Ini tidak, dia terus sembah. Ajar anak-anak dia solat. Tapi tak diajarkan tadi
Allah ni macam mana nak? Ni kita nak takbiratul ihram, hilangkan diri nak. Tu baru solat nama dia. Selagi kau solat ada diri kau, tu bukan solat. Itu celaka namanya. Fawailun lil, itu azab nak. Kau main-main depan Allah nak, lagi bahaya nak. Bukan mak bapak tak bagi solat, tapi Allah kata jangan macam tu. Dengan Allah sungguh-sungguh nak. Dia bagi kita macam-macam hidup ni. Jangan kita tolak Allah Ta'ala. Allah kita tak boleh tolak sampai bila-bila. Tetap di diri kita Allah je. Jangan ada rasa lain lagi. Gitu patutnya. Ibu bapa kita masa kita kecil patutnya gitu kan. Lepas tu sekolah-sekolah pula kena ubah yang macam tu. Kalau tidak, masyarakat kita makin lama makin kebingungan. Ya. Ya Allah, selamatkanlah negara aku. Ya Allah, lindungilah. Memang betul kau doa tu, tapi kau punya susunan pengajaran kepada masyarakat kau, dalam rumah kau hiasi dengan masuk-masuk rumahnya terpampang TV. Masuk rumah kita hias. Tu cara Yahudi tu nama dia. Masuk je, berhala dia adalah filem apa? Tu ratapan dia. Oh, pandai pula dia ikutnya. Kita kalau boleh masuk je rumah tak nampak apa dah. Kalimah-kalimah yang boleh membawa kita. Jangan tahu kalimah je tapi tak faham. Tahu masuk je rumah kita dan mana ke dalam luar rumah apa kita rasakan kita tak nampak benda yang bergerak, kereta ke, motor ke, basikal ke, bendera tu berkibar ke, kita nampak semuanya kuasa Allah dah. Kita tak nampak dah lain ada kuasa dah. Tapi itu saya kata tadi, kalau kita tak mengaji bab ni sampai ke mati pun kita takkan, kita rasa syok sendiri. Allah Ta'ala kata manusia yang paling rugi adalah dia menyangka amalan dia itu bagus, padahal di sisi Allah dia mengaku dia bagus. Itu sebenarnya itu bukan ahsanu amalah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tu bukan manusia suruh manusia nak tengok. Yang nak tengok tu Allah. Dan ahsanu tu amala tu adalah dalam hidup kau yang kau buat baik, kehidupan kau 24 jam, semua kau merasakan semuanya tajaliat Allah hidup kau. Kau tak rasakan, kau rasa kemanisan gitu je. Tauhid ni kan manis kan? Kau esakan Allah je tu. Kau takut nak merasa ada diri kau. Itulah ahsanu amalah. Bukan saya tak bagi solat, bukan saya tak bagi puasa, bukan saya tak bagi sedekah, tapi buatlah tu semua, tapi yakini itu semua rahmat Allah. Aku tak ada daya upaya ya Allah. Semuanya skrip engkau yang atur macam ni begitu. Jadi itu semua engkau ya Allah. Aku tak mau ada rasa. Takut aku nak rasa ini aku punya amalan. Kau nak bayar apa ya Allah? Ya Allah, lagilah malu gitu. Nak minta berkira-kira dengan Allah. Orang yang berkira tu dalam kubur kena kira juga. Tapi kalau dah dunia dia tak berkira, siapa yang nak kira kau? Ada soalan kubur, dia datang lepas tu, aku dah dapat dia ni orang kat dunia, dia ajar orang tauhidkan Allah, ajak kepada Allah. Kau nak soal dia, malaikat nukan nakir pun tahulah. Orang masa lah soal orang macam ni. Dia kat dunia lagi dia dah kenal diri, kenapa? Kau jangan samakan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah. La yastawi. Kau jangan samakan dengan orang yang kenal Allah dengan orang tak kenal Allah. La yastawi, Allah tak mana dia sama. Jadi malaikat tu tahu, malaikat nakir tu. Dia ni orang mukmin, kekasih Allah. Aku nak soal ke aku kena soal balik. Gitulah. Jadi kita ni dia takut-takut kau masuk dalam kubur ni soal. Sebab engkau hidup engkau berkira dengan Allah. Tahu tak berkira. Mampu kita nak berkira dengan Allah. Allah bagi kita mampu nak bayar 2 biji pijat mata boleh kita bayar. Kau nak berkira, nak balas ni ya Allah, aku buat ni ya Allah, apa ganjaran aku ya Allah? Allah buatkan ganjaran-ganjaran tu bukan itu tujuannya untuk supaya engkau netap diri engkau dengan Allah. Kalau dia tak buat syurga, kau tak faham Allah Ta'ala punya nikmat. Jadi Allah buatkan syurga, nanti baru kau tak faham. Syurga tu nikmat, engkau yang cipta lagi nikmat, ya Allah. Itu tujuan dia, bukan suruh berhenti kat situ. Bukan saya cakap syurga tak betul. Tujuan tu kita kena tahu Allah tak jalikan untuk apa. Itu semua untuk engkau lah apa yang aku ceritakan. Tapi engkau tu untuk aku, Allah Ta'ala. Tak faham lagi. La ilaha illallah. Tak ada yang lebih nikmat. Apa segala ilmu, apa segala semuanya penghujungnya kepada la ilaha illallah. Tak ada lain.
Jadi ikat mati terus. Dah maknanya Rasulullah tu terus Allah aja. Itu kalau nampak kekuasaan, dia ni ada kekuasaan Allah bagi. Itu maknanya itu dia dengan Allah tu. Maknanya kalau dia tak dapat kekuasaan, itu dia bukan dengan Allah. Ada kekuasaan, dapat tak kekuasaan dia tetap dengan Allah. Ya Allah, kau tak bagi kekuasaan, kau tak bagi apa yang aku hajat, aku bersungguh-sungguh nakkan hajat selain kau, tak dapat tak apa. Ya Allah, janji engkau tu jangan. Itu kita mau tanam. Yang penting kita Allah tadi. Itu berapa kita, ya Allah, saya cakap jangan, saya tak salahkan alam tu. Maknanya ustaz-ustaz tu dia tak ajar yang ni di alam yang ke alam dunia sini. Maknanya saya tak salahkan ustaz-ustaz tu, dia bahagian dia gitu. Tapi engkau ni bila engkau betul-betul ni orang yang betul-betul bersyahadah, engkau kena tahu. Enggak, engkau kena tahu dan naluri engkau dilahirkan memang fitrah. Memang engkau di alam roh lagi, engkau dah dengan Allah. Cuma engkau lupa perjanjian tu. Jadi tak ada istilah aku ni dilahirkan sebagai Yahudi ataupun dilahirkan bukan golongan Pak Kiai ke orang-orang ahli ibadah aku. Itulah aku ni sesat sikit lah. Tak ada alasan sebenarnya. Kita ni semua dilahirkan fitrah, bersih. Semua naluri kita nakkan kepada Tuhan. Tak kira manusia jenis macam mana pun, tetap Allah. Jadi kita tak boleh soal, ya Allah, aku dilahirkan bukan golongan orang Islam, ya Allah. Tak ada alasan. Semua tu dalam diri kita dah Allah dah letakkan maknanya kesucian, iaitu dengan tinggal lagi kita ni bila ada kesedaran tu kita biarkan nantilah. Kita olok-olokkan. Kita dah dalam diri kita ni dah seolah-olah kita tutupi kebenaran tu. Lepas tu kita buat alasan lah. Alasan tu untuk menghiburkan manusia. Tapi kalau orang ahli Allah, dia tahu. Engkau suka berbalah dengan diri engkau sendiri. Engkau menipu diri engkau sendiri. Engkau menzalimi diri engkau sendiri. Tapi engkau ajakkan orang supaya percaya engkau punya perkataan. Allah tu tahu. Apa aja yang kau zahirkan, kau sembunyikan, macam mana pun Allah tetap tahu. Jadi kita bersyukurlah banyak-banyak pada Allah. Bukan kita ni hebat, saya cakap tadi banyak kali kita ingat. Ini atas Allah dah memilih kita, syukur. Kita di alam roh lagi, Allah dah tempa kita dengan dia. Dan kita pegang perjanjian tu. Sebab Allah bagi kekuasaan ini lah. Kekuasaan ni yang kita nak. Teguhnya hati kita hanya mengesakan Allah. Di ibaratnya dicincang kita macam mana pun tetap ingatan kita hanya Allah. Begitu. Itu bernama Islam, menyerahkan diri kepada Allah betul-betul 100%. Setelah kita dah iman. Iman tu betul-betul dia keyakinan. Keyakinan yang makna bukan keyakinan dengar cerita orang. Keyakinan yang mana kita sendiri menuntut. Keyakinan yang kita menuntut balik hak kita, yang sampai kita menuntut tu sampai dapat bahawa kita ni dah al-fakir. Kita jadi tak memiliki apa-apa. Itu yang kita tuntut. Bukan nak tuntut nak jadi kita bertambah rasa ada diri kita. Bukan. Lagi banyak ilmu, lagi banyak apa pangkat kita dapat, lagi kita rasa bangga. Bukan. Tu Fir'aun, tu Namrud, tu Iblis tambah sombong. Ni tidak, bertambah sedap hidup kita. Bertambah kita fakir, bertambah kita kenal Allah, bertambah bahagia hidup kita. Tu tanda-tanda orang dicintai Allah, salah satu dia disebutkan nama Allah, bergetar takut dan rindu. Lagi takut, lagi rindu. Dalam getaran, dalam takut tu ada waliman khafa maqama rabbih jan. Ada dua kenikmatan, iaitu di sini nikmat dengan Allah, di mana pun di sana nikmat dengan Allah. Itu Allah kurniakan orang yang takut kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, apa tanda dia orang yang dicintai? Aku bersumpah sesungguhnya orang-orang setelah disebut nama aku bergetar hati dia, itu orang mukmin, kekasih, para rasul, para nabi, wali Allah, orang arif billah yang kenal diri kenal Allah. Itu tak boleh lari orang mukmin.
Jadi kedua Allah Ta'ala kata adalah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dia baca cerita-cerita tentang rasa lazatnya dengan Allah, iman, zadatuhum iman. Hidup dia sentiasa rasa kemanisan dengan Allah. Dia tak mau keluar ayat-ayat yang keluar daripada mulut dia, tak ada cerita lain, cerita nak ngajak manusia supaya manusia dapat mengesahkan Allah, dapat kenal Allah. Manis. Zadathum iman. Itu dua. Jadi kalau kita ada rasa tu, maknanya kita tak payahlah orang cakap, tak payah kita suruh orang tahu kita orang mukmin, tak payah. Yang pastinya kita dah alhamdulillah kurniaan Allah, kita dapat pangkat orang mukmin. Para Rasulullah SAW, para Rasul, para Nabi-Nabi 124,000, para wali-wali Allah yang berjuta, yang Allah yang tahu, dan arif billah, orang yang kenal diri, kenal Allah, itu semua termasuk orang mukmin. Walaupun dia tak hidup zaman Rasulullah, dia tetap dia bersama dengan Rasulullah. Duduk tu golongan fatuli fi ibah, golongan ibadah, golongan ibadah kepada Allah yang betul-betul yang kenal diri, kenal Allah, adalah pertama pemegang bendera dia adalah Rasulullah. Nabi-nabi 124,000 barisan belakang lagi orang-orang apa, sahabat-sahabat Nabi, termasuk di belakang dia adalah Imam Mahdi, termasuk juga Nabi Isa yang turun balik di belakang panji-panji Rasulullah SAW. So, Nabi SAW manin darajatin nabiyuna tahta liwa'i. Segala tahta-tahta yang ada semua di bawah darajat Nabi Muhammad. Itu beruntung mana fad'uli fi ibadi, siapalah penjaga ketua dalam golongan ibadah tu, Rasulullah yang betul-betul mengesahkan Allah. Kemudian barisan, walaupun kita belakang, kita termasuk juga, jadilah belakang sekali pun tak apalah. Jadi kita dapat termasuk dalam, jadi kita bersama tak dengan Rasulullah, bersama tak dengan sahabat Nabi, bersama tak dengan Imam Mahdi, bersama tak dengan apa, siapa-siapa golongan yang ibadi, yang betul kenal diri, kenal Allah. Tak ada ragu dah, nyata jelas. Jadi kita, dia campak kat mana pun kita tetap fad'uli fi ai. Allah yang tak bagi tak, bukan orang yang bagi PhD, bukan cakap PhD tak betul. Maknanya bukan manusia yang, ini Allah yang nak iktiraf. Ada ragu lagi, ada kita nak yang lain lagi. Dia inilah hala tuju yang kita nak bawa masyarakat kita, anak-anak, isteri, anak semua. Nak naikkan dalam terendah yang ini, nak dudukkan dalam. Kalau kita tak tahu hala tuju hidup kita, kita nak bawa diri kita pun kita tak tahu nak bawa ke mana. Syurga neraka tu, main syurga neraka. Lagi nak dekat Ramadan ni lagi kuat main syurga neraka. Ketawa lah. Jadi janganlah, maknanya bukan saya cakap tu tak betul. Janganlah kita tertipu. Di sini kau tak rasa ke syurga? Di sini kau tak rasa azab ke? Syurga tu nikmat, neraka tu azab. Kat dunia pun ada. Bila kau lupa pada Allah, tak kenal diri, tak kenal Allah, tu azab. Bila kau tadi ingat Allah, sentiasa rasa mengesahkan Allah, kenal diri, kenal Allah, itu adalah nikmat. Apa yang ada dalam syurga tu kau dah dapat. Yakinlah, ini bukan cerita nak senda gurau ni, ini cerita maknanya berbabit. Tauhid ni jangan main-main, benda ni kena pegang betul-betul. Saya bukan nak cerita, kena sungguh-sungguh. Allah pun suruh kita sungguh-sungguh lagi. Waskuri isma rabbika wa tabattal ilahi tabtila. Muzammil ayat 7. Hendaklah kau beribadah bersungguh tabtila. Kalau Quran tartil, haluskan lagi tartil kan? Ustaz Wan, tartil. Baca dia pelan-pelan, lambat-lambat, tartil nama dia kan? Bacaan tartil. Tapi kalau tabtila, itu lebih halus lagi. Kau sampai tak ada diri kau.
Allah nak begitu. Bersungguh-sungguh sebut waskurisma rabbika wa tabatal gitu. Rabbi, sebut nama Tuhan tabtil sehingga tak ada diri engkau betul-betul yang ada hanya Allah. Muzammil ayat 7. Perhatikan dah bedah siasat ayat-ayat tu supaya Allah menyuruh kita supaya gitu. Qul huwallahu, kul, dia yang juga yang suruh kata, dia sebenarnya yang mengatakan, dia mengata diri dia yang ahad, yang lain tak ada. Allah Samad, semua yang dijadikan semua datang daripada dia. Jadi dia tak pernah mungkir janji. La tukhliful, tak pernah Allah mungkir janji sebab dia memang dah tunaikan. Apa ni nak mungkir janji? Kan? Kita tak faham. Allah sendiri tak mungkir janji, aku minta mengapa tak bagilah. Kalau sebelum minta pun dia dah tunaikan. Okey, salam. Apa yang dibagi tak bagi sebenarnya ditunaikan. Dia dah. Dia bagi ke tak bagi ke semuanya sebenarnya itu semua tunai. Dan dia tak pernah mungkir janji. Sebab dia tak bagi tu dia adalah untuk dia tahu kalau dia bagi engkau akan roh. Sebab itu dia tak bagi. Kalau dia bagi dia tahu ini kalau tak rosak kau dapat, dia akan bagi. Tapi kau memaksa, kau tak faham keesaan dia, kau memaksa, kau rasa kau cabar. Ada zaman Nabi solat belakang Nabi, tapi habis Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus cabut dia tak ada dia berzikir, tak ada istighfar, tak ada apa kan. Sedangkan Nabi lepas habis istighfar juga Nabi subhanallah alhamdulillah kan. Bang kata adalah 5 minit 10 minit kan, dia tak ada salam dia cabut. Lama-lama Allah pegang dia, tegur, tunggu jap. Dia Rasulullah, saya ni isteri saya nak pakai pakaian, punya miskin, kongsi 2 tu pakaian. Kalau dia dah pakai pakaian, isteri dia telanjang ke selimutnya. Tak ada lagi dalam dunia macam ni kan. Zaman Nabi tu ada miskin yang teruk macam tu. Nabi kata, iya ke? Kita balik. Isteri nak solat pula pakai pakaian dia pula pakai selimut. Itu je punya miskin. Lama-lama dia dah tak tahan. Ya Rasulullah, doakanlah aku dapat senang kekayaan, nanti aku bolehlah lepas solat boleh. Nabi pun tanya pada Allah kan, biarkan, aku suka tengok. Nabi cakap, aku tak nak doakan sebab Allah Ta'ala kata Allah suka engkau macam ni, dia sayang kau buat macam ni. Kalau kekayaan Allah tak suka kau kekayaan, dia suka hidup kau macam ni, dia datuk. Besok dia minta lagi, dia tak puas hati. Dia ulang-ulang, tak tahu lah berapa kali saya tak tahu. Sampai Rasulullah tanya Allah, kalau dah nak sangat, suruhlah dia ambil kambing. Rasulullah suruh ambil kambing 2 ekor. Okay? Tak tahulah sahabat bayarkan dia, saya tak tahulah cerita tu. Dia ambil 2 ekor kambing, dia doakan, balik. Tapi ingat, bila kau dah kaya nanti aku tak akan ambil duit zakat kau. Mana boleh saya kena bayar zakat? Nabi dah tahu ke? Membiak. Kambing dia keluar orang 2 ekor dia 5 ekor sekali keluar, 5 ekor. Lepas tu yang keluar semua membiak, lama-lama dia tak datang solat subuh, kejap datang kejap tak. Nabi dah tahu dah kan, sibuk. Sampai Rasulullah wafat, Rasulullah tak mau ambil zakat. Sampai Sayyidina Umar dengar tu baru ambil. Jadi jangan sampai kita jadi begitu. Kadang-kadang Allah dah atur dah macam ni, dah cantik, jangan kau minta lebih-lebih. Kadang-kadang takut salah minta. Jadi redha ni adalah apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan tu cantik sebenarnya. Kita ni bila ada diri, kita rasa kawan tu ni Ramadan beli cushion baru lah. Suami isteri kita pula, sound kita pula, bukan isteri kat sini lah, alam lain. Dia pula bang, sebelah jiran tu macam ada lori, abang tengok bang. Padahal dia tahu dah kan, ada lori yang angkat ni nak raya ni awak. Jadi dia bagi signal kat suami dia tu. Jadi kehidupan dia begitu. Kalau kita tak terkenal diri, tak kenal Allah, kita akan terpedaya dengan al malu wal banu zinatul hayatid wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Sebaik-baik amalan tu yang tetap kekal adalah Allah, itu yang sangat baik.
ahsan. Baik amal. Al-mal, harta benda, al-mal. Wal banu, anak isteri kita, apa benda pun kat dunia ni, itu adalah zinatul, gelaran Allah zinatul, membuatkan kita zina, jadi terlupa perhiasan. Jadi takut kalau kita kupas tadi, kita dah kenal diri, kenal ayat-ayat Allah ni semua. Ya Allah, begini pergi dia, ya Allah, begini kudrat dia, begini iradat kehendak dia, ya Allah. Sebab tujuan yang diulang-ulang bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah tu betul juga, tapi yang lebih tepat, setiap huruf-huruf tu ada kudrat, ada hayat. Jadi bila kita baca Quran dah, kita kenal Allah, kita nampak huruf alif ni ada kudrat dia, ni ada iradat dia, ni ada, setiap huruf-huruf tu tadi dah ada dia punya kudrat. Itu semua yang nak dibagi tahu tu tadi. Zat tu mengeluarkan kepada tu tadi, nur tu tadi, yang menyuluh pada kita balik. Kita faham yang apa yang Allah nak bagi faham ke ayat tu. Besok kita baca tukar pula faham tu lain pula. Dia ulang-ulang. Ya Allah, nampak kebesaran. Itu kata Quran tu sangat suci, sangat azim, sangat tinggi kali. Tapi kalau kau yang tak faham tadi, kau baca, otak kau apa, pikiran kau ke lain, kau nakkan apa yang selain daripada Allah, kau nak ambil satu huruf 10 kebaikan bala. Kau pegang tu je. Padahal ada hadis lain lagi sambung. Bila kau dah baca, dah seronok baca, dia kata, siapa yang baca Quran tapi tak diamalkan, apa, neraka lebih lah azab. Kau baca Quran, tapi Quran yang kau baca tu tak menambahkan untuk engkau bertambah takwa kepada Allah. Malah kau baca, kau bangga-banggakan diri kau dapat banyak, kau rasa kau orang ahli Quran, padahal kau belum faham lagi. Itu lebih patut kau bertambah Quran. Kau boleh baca Quran banyak mana, satu hari kau nak habiskan 30 juz bazil, tapi kau kena ambil satu makam, bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Kaji, duduk, tafakaru, berfikir sejenak. Lebih afdal daripada orang ibadah 60 tahun, 70 tahun Nabi kata. Fikirkan, ulang-ulang kan, dengan nama Allah pengasih penyayang, hurufnya ada berapa, alif ni kat mana, dia berdiri tegak, kudrat iradat dia kat mana, hayat dia kat mana, dia punya apa ni, menyampaikan tu otak kalimat yang berkata-kata tu Allah. Kita pecah kat tu tadi huruf yang ada 19 huruf bismillahirrahmanirrahim tu, kita baca ada kudrat, ada iradat, ada ni, dia ulang-ulang tu 7 tu tadi. Maaf, datang Allah suluh lagi, Allah suluh lagi. Itu terserah lah banyak kita. Tapi kalau kita baca je gitu, tak bertanggungjawab. Siapa yang baca Quran tidak diamalkan, dia akan dipertanggungjawab. Sebab Quran tu hala tuju dia bukan saja baca, tapi mengamaliakan. Jadikan diri kau Masa Rasulullah tu diri dia tu Quran. Kerana dia mengamalkan apa yang dalam. Kalau taqrabu zina, dia sebelum turun wala taqrabu zina, dia sendiri dah tak ada perangai lupa diri. Dia ada ingat Allah, dia tak ingat diri dia dah. Ingat diri dia zina kan, saya dah bagi tahu tadi. Jadi itu yang kita nak faham, itu yang kita nak amaliakan. Baru datang yang lain kefahaman. Itu juga mengajak mengesakan Allah. 6,665 ayat. Kalau ditambah lagi pun kalimat-kalimat lain, tetap mengesakan Allah. Tak ada yang lebih best lagi, semua ke situ. Kalau lari tajuk, tak best lah. Alhamdulillah, kita ni dibagi oleh Allah SWT munir, pencerah, cahaya yang jelas daripada Allah. Allahu nur, bersama Allah yang menyuluh kepada kita. Bila Allah yang suluh, mana ada lagi was-was, mana ada syak lagi, mana ada zon lagi, tak ada. Ilmu kita ilmu hakul yakin wal kamalul yakin kepada Allah. Ada lagi dah. Mana kita pergi, kita orang sibuk cerita, kita dalam Allah peduli. Kita dah tahu yang tidak ada yang lebih best lagi. Ya, dia campak kita ke orang lain pun tak jadi hal. Kita tahu tugas kita. Malahan kita duduk tempat orang ahli maksiat, Allah suruh duduk situ, kita akan bawa manusia tu ke tampak kat mana pun kita tahu. Kita disuruh menyampaikan berita gembira yang Rasulullah bawa. Berita gembira tidak lain aku utus di mana pun, alam gaib di mana pun, alam jin, tetap wan nazira, menyampaikan berita gembira. Apa berita gembira? Kenal engkau diri engkau kepada Allah. Itu yang kita nak. Tak ada lain yang lebih.
Aku tak nak ajar ilmu tu, ilmu bukan saya cakap tak betul. Nanti selaru kau. Aku nak kau masukkan ni dulu. Tapi kalau kau dah masukkan tu, kau keluarkan dulu semua tu. Bukan keluar, buang tau. Bukan aku suruh buang, tepikan dulu, kosongkan. Supaya kau bekas yang kau isi tadi, kau boleh masukkan dengan wadah yang. Kalau kau tak buang, aku susah nak cakap. Buang, la ilaha illallah, buang. Kau dah merasa ada kedirian kau, buang. Supaya kau betul-betul bekas tu dia je yang utama. Jadi masukkan balik, baru kau rasa nikmat yang betul. Kau gembira lah bila dia dapat tu. Alhamdulillah. Kita bila orang tu dah dapat Allah Ta'ala, lega, kita pindah orang lain. Ya. Dan sifat orang-orang yang bila dia dah dapat kenal diri, kenal Allah, dia akan sentiasa bersama walau jauh macam mana. Bukan mana dekat ni, dekat sebenarnya walaupun dia dekat, dia lebih dalam lagi, lebih dekat. Dan